Salam sejahtera, selamat petang kepada semua. Okey, so terima kasihlah kepada LibEd dengan Teach Me Malaysia menjemput saya lah bagi satu slot untuk sharing. Okey, slot saya kebanyakan adalah sharing idea-idea lah semasa COVID-19 ni, MCO ni. So apa yang saya perhatikan sepanjang MCO ni, saya try lah bagi sikit sharing, okay, idea-idea saya sepanjang MCO ni. Okay, so next. Okay, so first itu adalah COVID-19 kan telah mengubahkan pembelajaran dan pengajaran di kalangan murid itu. So first of all, kita mesti melibatkan ataupun idea tentang yang pembelajaran ataupun learning. Okay, so iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memudahkan cara pembelajaran dan pengajaran. So second one, penggunaan rangkaian dan teknologi multimedia untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Okay, so bermaksud di atas talian, bermaksud online, so cikgu-cikgu boleh menggunakan sebarang teknologi ataupun multimedia untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Okay, berbanding di dalam kelas, sebab di dalam kelas kemungkinan teknologi multimedia ada kekangan dia apabila cikgu-cikgu nak menggunakan dia. So yang last, kandungan pembelajaran dan pengajaran disampaikan menggunakan teknologi digital. Okay, so sebab secara online, cikgu-cikgu boleh menggunakan sebarang sumber. Sebarang sumber dengan internet, dengan online tu kan. Okay, so inilah kelebihan ataupun kebaikan lah. Okay, kelebihan-kebaikan kenapa kita nak gunakan e-learning itu. Okay, so first, proses pembelajaran yang menarik. Okay, so macam ni lah, cikgu-cikgu boleh sediakan pelbagai bahan, pelbagai sumber yang menarik. Okay, ada yang animation, ada yang buat game. Okay, menarik minat untuk murid-murid untuk lebih faham lah. Kalau bergantung kepada kelas, mungkin cikgu hanya guna whiteboard, marker pen. Kan? Okay, ada yang sekolah kurang capaian internet, memang susah lah cikgu nak prepare apa-apa multimedia. So yang second one, memudahkan mendapat sumber. Sebab semua bahan, resource, semua secara online. Kan, atas talian. So dengan senang lah, kita hanya online je, apa-apa pun boleh dapat, maklumat apa-apa pun. Okay, so yang ketiga, kos yang rendah. Sebab segala bahan kita daripada online, kita tak ada apa sebarang kos lah. Sebab kita hanya gunakan laptop, internet, sediakan semua presentation, multimedia, video. So next, second dan masa dan tempat yang fleksibel. Sebab maksud kita boleh bagi masa yang fleksibel lah. So contoh, kita boleh setkan bila-bila masa dalam tempoh MCO ni kan. Contoh saya nak pagi ni, nak buat kelas. Tiba-tiba malam ni nak buat kelas juga, pun boleh juga. Sebab semua secara online. Tak ada masalah bagi masa dan tempat. Bila-bila masa dan bila-bila tempat. Okay, walaupun anak murid berada di kampung ke, mungkin tengah dia ada di kampung, mungkin boleh juga sebab ada yang internet, so mereka boleh juga mengikuti kelas online daripada cikgu-cikgu. So kaedah yang tiada had, macam tadi lah, sebab kita boleh menggunakan berbagai kaedah, okay? Bukan bergantung kepada satu kaedah saja. So adalah banyak-banyak sumber, banyak-banyak kaedah di atas talian tu. Okay, so next. Okay, so tadi itu kelebihan kan, kebaikan tu. Okay, apa dia keburukan yang ada tu? Okay, so pertama, pengasingan. Pengasingan bermaksud kelas online ni murid seorang je. Murid asingkannya sebab mereka duduk di rumah sepanjang tempoh MCO, bermaksud mereka kurang berkooperasi dengan murid lain. Yang kedua, keberkesanan.
So keberkesanan bermaksud kemungkinan anak murid itu kurang faham. Tapi dia orang malu nak tanya soalan. Kan, malu kan, takut nak tanya soalan. Okey, sebab cikgu tak nampak face to face, tak nampak mungkin muka dia orang tak faham ke ataupun blur ke. So itulah masalah dia. So ketiga, kawalan. Okey, maksud kawalan maksud dia kawalan di antara murid-murid lah. Mungkin ada murid yang masuk lambat, tiba-tiba dia keluar kan, sebab disebabkan internet tak cukup kuat, lepas tu nak keluar masuk, itulah gangguan kelas tu. So yang keempat, peralatan. Okey, peralatan penting jugalah, sebab kalau tak ada peralatan, contoh device ataupun pelanti yang sesuai macam handphone ke, laptop ke, komputer ke. Okey, so anak murid pun tak bolehlah ikut kelas online cikgu tu. So yang last sekali, internet. Ini yang paling penting lah, sebab sekarang kita semua perlukan internet supaya sampai dapat cari maklumat yang sedia ada dengan senang. Okay, so next. Okay, so cabaran. Okay, apa-apa cabaran yang dihadapi oleh cikgu? So yang pertama, next. Okay, perubahan. Maksud dalam tempoh MCO ni memang berlakulah perubahan, nampak jelas perubahan di kalangan guru-guru ataupun di semua murid. Pertama, mestilah mengadakan kelas atas talian, kelas online. Okay. So, terutamanya bagi guru-guru, memang tak biasa, memang tak ready apa dia kelas online. Kan macam Cikgu Ruh tadi itu, kena guna aplikasi-aplikasi yang tertentu, contoh kita guna Google Meet, kena guna Zoom tu, kena belajar. So, kedua, capai internet. Ini yang penting, capai internet. So, macam experience saya, pengalaman saya, internet memang kena kuatlah, kena laju kuat. Sebab ada sekali saya buat kelas online 3 kali. Saya internet slow down. So, saya keluar masuk. Itu aku gangguan lah untuk kelas tu. So, ketiga, peralatan. Peralatan macam tadilah. So, cikgu-cikgu pun adalah cabaran untuk peralatan. Contoh, cikgu nak perlukan beli webcam, beli yang stand, beli mungkin cikgu nak beli screen, green screen, beli light kan, lightning semua tu. Ada macam webcam tu memang dalam tempoh MCO memang satu peralatan yang sangat hot lah, sebab banyak cikgu yang order. Saya cek dekat Shopee ke dekat online ke, banyak sudah habis stok. Terutama webcam tu memang banyak. So keempat, kemahiran dan pengetahuan. So kalau cikgu-cikgu tak ada pengetahuan, kemahiran nak gunakan semua ni, teknologi ke, digital ke, multimedia ke, memang agak susah lah, memang sangatlah menghadapi cabaran untuk sediakan bahan-bahan semasa guna kelas online ini. Okay, so next. So aplikasi lah macam tadi tu, aplikasi yang biasa pakai macam lah kita KPM telah mengadakan satu portal, dulu kita panggil portal digital learning. So baru-baru ni bulan Jun ni telah tukar nama kepada Terima, iaitu Digital Digital Learning Initiative Malaysia. Okay, dalam tu ada banyak-banyak apps yang biasa gunalah. Okay, ada app untuk Google, ada app untuk Microsoft, ada app untuk Apple, semua itulah. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya, idea-idea semasa dalam tempoh MCO ni, COVID-19 ni. So sekian, terima kasih lah. Itu sajalah sharing daripada saya pada hari ini. So thank you. Terima kasih Cikgu Liu. Saya rasa bila saya lihat chat group, ada satu soalan. Anna? Anna nak utarakan soalan itu, Anna? Unmute, please. Okay. Nampaknya Encik Liu sangat berpengalaman dalam PDPC online.
So dari segi keberkesanan, bagaimanakah sambutan atau respons murid terhadap isi EPC online? Okey. So daripada ini sebab cikgu tak boleh face to face kan, nampak Ya. muka dia, dia ulang nampak boleh faham ke tak faham. So ada satu cara, mungkin selepas setiap sesi kelas online, mungkin cikgu boleh bagi sikit kuis ke supaya sediakan beberapa soalan untuk testkan kefahaman setiap kali habis setiap kelas online itu, supaya kita tahu sampai manalah tahap kefahaman mereka. Adakah mereka faham ke apa ke, ya kalau tak faham di antara topik mana-mana ataupun subtopik mana-mana mereka yang tak faham, cikgu boleh lebih daripada fokus pada bahagian tu lah. Itu tentang keberkesanan lah. Okay. Dan daripada sekarang murid-murid sudah balik ke sekolah ke? Ya. So adakah cikgu terus jalankan apa yang cikgu telah amalkan semasa MCO ni? Ya, saya masih adakan kelas online pada hari Sabtu. Hari Sabtu, yes. Hari Sabtu lah. Ada kelas online pada hari Sabtu. So murid, sebab sebelum ni murid-murid pun saya pun ajar sudah biasa dengan cara saya ajar secara online. So pelibatan murid pun agak okey lah. Mereka pun aktif jugalah, sudah aktif juga. Saya punya kelas online. So saya rasa kalau ada masa saya memang akan teruskan lah. Sebab di kelas online macam tadilah, kita boleh gunakan berbagai cara dan sumber dan bahan pun banyak, senang dicapai. Berbanding kalau kita nak guna kelas kan, kita nak sediakan LCD, sediakan laptop, semua tu. So berbanding dengan kelas lah, saya rasa kelas online memang berkesan lah kepada saya dan memang sangat berguna lah kepada anak-anak murid saya. Okey. So bolehkah cikgu nampak peningkatan dalam prestasi mereka? Setakat ni sebab baru buka sekolah kan. So sepanjang ni masa saya masuk kelas memang boleh nampak lah apa yang mereka belajar secara online tu. Tak ada masalah. Bagi yang tak dapat sebab mungkin ada masalah internet ke ataupun masalah device tak ada ke, tak ada masalah sebab saya akan ulang juga di dalam kelas tu. Bagi yang mereka pandai, mereka boleh menjadi sebagai mentor untuk ajar kawan yang tak dapat masuk kelas tu. Pada masa yang sama, mereka pun boleh refresh balik lah apa yang mereka telah belajar sepanjang kelas online tu. Memang berkesan lah. So that means cikgu mengaplikasikan differentiation lah, di mana budak-budak yang high performing mereka boleh menjadi guru kepada kawan-kawan mereka. Betul. Bagus, bagus Encik Liu. Terima kasih.